Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis yang berkait dengan hukum hakam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-718 daripada kitab Bulughul Maram berkenaan dengan i'tikaf dan qiyam Ramadan. Katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ay al-'ashr al-akhir min Ramadan shadda mi'zarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10, maksudnya 10 akhir daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah menambah ikat pinggang Rasulullah. Lepas tu menghidupkan malam-malam harinya dan membangunkan semua keluarganya. Hadis muttafaqun alaih, maksudnya adalah riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Aisyah sebagai seorang isteri Rasulullah melihat banyak perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah yang diceritakan oleh Aisyah di dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 akhir Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarah. Rasulullah mengikat tali pinggangnya. Ikat ni tali yang ikat di pinggang ni Rasulullah ikat kemah. Apakah maksud ikat tali pinggang? Apa maksud? Baik, ada sebahagian daripada ulama mengatakan ini adalah kiasan daripada menjauhi isteri. Ini adalah kiasan daripada menjauhi isteri. Jadi dak cara dah ke isteri pada malam-malam akhir 10 Ramadan. Dah apa? Kerana duk tupu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya menambah kemah tali pinggang adalah kiasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat bersungguh dan meningkatkan ibadah pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Jadi pada bulan-bulan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada qiyamul lailnya, kerana qiyamul lail diperintahkan kepada Rasulullah sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang berselimut, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qumil laila illa qalila, bangun pada malam hari melainkan sedikit je tidur. Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam ataupun kurang sedikit.
au zid alaihi, ataupun lebih tambah lagi daripada separuh malam. Baik. Jadi maksudnya pada malam-malam yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga sembahyang qiyamul lail. Tapi pada malam bulan Ramadan, khususnya 10 akhir daripada Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumpu kepada beribadat kepada Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi cara kepada isteri yang duduk di rumah. Maksudnya cara tak ada dah, setubuh-setubuh tak ada dah dengan bini. Maksudnya benda tumpu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan beribadat kepada Allah pada 10 akhir Ramadan? Jawapannya adalah kerana 10 akhir Ramadan adalah malam yang paling diharapkan, malam Lailatul Qadar, yang mana malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu cari malam Lailatul Qadar pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Jadi apabila kita faham ataupun apabila kita belajar dah hadis ni, maka kita faham bahawasanya antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara petunjuk Rasulullah adalah 10 malam akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam 10 akhir dengan melakukan beribadat ataupun dengan tumpu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, menghidupkan malam ni dengan beribadat kepada Allah. Rasulullah iktikaf. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Rasulullah kejutkan isteri dia. Maksudnya ajak isteri sama beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam akhir daripada Ramadan. Ni petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada pada 10 malam akhir daripada bulan Ramadan. Seterusnya wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan i'tikaf di hari-hari 10 terakhir. Jadi hari 10 terakhir Rasulullah duduk di masjid. Rasulullah beriktikaf, duduk di masjid, siang duduk di masjid, malam duduk di masjid. Baik. Kerana mencari ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya sampai baginda wafat, sehingga Rasulullah wafat. Sehingga Rasulullah wafat, begitulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan sesudah itu kebiasaan ini, adat ini dilanjutkan oleh isteri-isteri baginda. Maksudnya lepas daripada Rasulullah wafat, sama juga isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 akhir daripada Ramadan pakat doa iktikaf di atas masjid. Baik. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ini bahawasanya iktikaf di atas masjid pada 10 akhir daripada bulan Ramadan bukanlah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai ia khusus kepada Rasulullah, maka isteri dia tidak buat. Dan kita faham daripada hadis ini juga bahawasanya i'tikaf di dalam masjid pada penghujung 10 akhir Ramadan adalah perkara yang amat kuat dituntut oleh agama kita ataupun cakap kita sunnah muakkadah, sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Sebagaimana lelaki sunnah beriktikaf di atas masjid pada 10 akhir Ramadan, begitu juga bagi perempuan. Cuma orang perempuan ni dia kena ada syarat asal lagi. Bagi perempuan yang ada suami, mesti mendapat keizinan daripada suami dia. Lepas tu mesti pula selamat daripada fitnah. Mesti kena selamat daripada fitnah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, katakanlah sebagai contoh selamat daripada fitnah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya dapat keizinan daripada suami. Katakanlah ada masjid-masjid tertentu pada penghujung Ramadan, okey, dia buat majlis qiyamul lail sebagai contoh. Maka orang puan tu minta izin daripada suami dia. Okey, suami dia izinkan
dia pergi pula dengan ramai-ramai jemaah-jemaah rapuak, maka tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah disunatkan. Seterusnya katanya wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takafah muttafaqun alaih. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya bahawa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak beriktikaf, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang fajar, yakni sembahyang subuh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tempat iktikafnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Aisyah menceritakan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasul nak iktikaf, maka Rasulullah sembahyang subuh, lepas tu lepas daripada sembahyang subuh Rasul mula masuk pada tempat iktikaf Rasulullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid dia ada tempat yang Rasul duduk. Ada riwayat menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam kemah kecil. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada tempat tersebut. Iktikaf ni maksud dia benda iktikaf. Iktikaf ni adalah suatu ibadat yang ditetapkan oleh syarak. Yang mana ibadat tersebut adalah berdiam di dalam masjid, berhenti dalam masjid. Berhenti dalam masjid dengan niat. Berhenti dalam masjid dengan niat tu dipanggil iktikaf. Kita pada malam ni kita duduk dalam masjid ni. Kita duduk dalam masjid, kita niat beriktikaf. Maka kita telah melakukan ibadat iktikaf. Jadi orang yang duduk dalam masjid ni, yang niat iktikaf, okey, dapat pahala iktikaf. Duduk dalam majlis ilmu dapat pahala duduk dalam majlis ilmu. Niat nak tunggu sembahyang isyak berjemaah dapat pahala tunggu sembahyang isyak berjemaah. Orang yang menunggu sembahyang dia berada dalam sembahyang. Maksudnya dia sama dengan dapat pahala sebenarnya orang yang tunggu untuk sembahyang ni. Sebab itulah kita tengok dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat berada di bawah teduhang arasy Allah Taala, yang mana ketika itu tidak ada teduhang melainkan teduhang arasy Allah Taala. Antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya digantungkan di dalam masjid. Maksudnya hati dia sentiasa teringat untuk sembahyang berjemaah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk dalam masjid ni jangan lupa untuk kita niat i'tikaf. Katanya wa anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al baita illa li hajah idza kana mu'takifa muttafaqun alayhi wal lafdhu lil Bukhari. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghulurkan kepalanya kepadaku sementara tubuh baginda berada dalam masjid. Lalu aku menyisir rambutnya, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam jika sedang beriktikaf tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali kerana keperluan yang mendesak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang membatalkan iktikaf, okey, iktikaf hukum dia sunat. Iktikaf hukum dia pada asalnya hukum dia adalah sunnah. Tempat iktikaf adalah masjid. Dia iktikaf dia bertukar menjadi wajib apabila seorang tu bernazar. Apabila seorang tu bernazar, maka wajib dia kena beriktikaf. Baik. Antara perkara yang membatalkan iktikaf adalah suatu ibadat. Sebagaimana sembahyang suatu ibadat, begitu juga iktikaf suatu ibadat. Sembahyang ada perkara yang membatalkan sembahyang, begitu juga iktikaf ada perkara yang membatalkan iktikaf. Antara perkara yang membatalkan iktikaf adalah seorang duduk dalam masjid, tiba-tiba dia keluar saja-saja. Kalau keluar ada hajat tu masalah lain. Keluar saja-saja. Apabila dia keluar saja-saja daripada masjid, maka batal iktikaf dia. Jadi kalau dia masuk pula dalam masjid, dia kena niat iktikaf lain. Kena niat mula iktikaf. Baik, sebab iktikaf dia batal dah.
Baik, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau duduk dalam masjid, Rasul tidak akan keluar daripada masjid melainkan apabila ada hajat. Apabila ada hajat, sebagai contoh nak qada hajat, nak berak, kalau cakap kita nak kecing, sebagai contoh, ataupun nak makan, nak minum. Baik. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam masjid, Rasulullah tidak akan keluar melainkan ada hajat. Lepas tu kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala kepala Rasulullah kepada Aisyah, dan Aisyah sikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tubuh masih lagi berada dalam masjid. Maka kita faham daripada hadis ini bahawasanya orang yang beriktikaf tidak menjadi masalah dia hala kepala dia kepada isteri dia untuk isteri dia sikat kepala dia. Hak yang tak boleh adalah bersetubuh dengan isteri ketika seorang itu iktikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Mu jangan bersetubuh dengan isteri ketika mu sedang beriktikaf dalam masjid. Bersetubuh maka ia membatalkan iktikaf. Kalau hanya hala kepala je supaya isteri tolong sikat rambut, tapi badan masih lagi dalam masjid, maka waktu tidak salah sebenarnya. Waktu tidak menjadi masalah kerana itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya mengeluarkan satu juzuk daripada anggota, sedangkan anggota yang lain masih lagi berada dalam masjid, dia masih lagi tidak dikirakan keluar daripada masjid. Sebab Rasulullah dia hala kepala dia dalam rumah dia, tapi badan duduk dalam masjid. Baik. Katanya wa anha qalat as-sunnatu 'ala al-mu'takifi alla ya'uda marida wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'ah wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajah illa lima la budda lahu minhu wa la i'tikafa illa bi shaum wa la i'tikafa illa fi masjidin jami' rawahu Abu Dawud wa la ba'sa bi rijalihi illa anna ar-rajiha waqfu akhirih. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahawa tuntutan yang dianjurkan bagi orang yang iktikaf ialah jangan mengziarahi orang yang sakit. Jadi apabila kita telah berniat iktikaf dalam masjid dengan tempoh tertentu, contoh kita kata saja aku iktikaf dalam masjid ni sehari semalam, sebagai contoh sehari semalam ataupun 2 hari 2 malam. Ni kita rasa ramai di kalangan kita belum lagi pernah beriktikaf sehari semalam 2 hari 2 malam ke, belum lagi pernah beriktikaf. Kalau sekadar sekejap-sekejap tu adalah setengah jam, sejam hak tu ada. Tapi hak yang dilakukan oleh Rasul bukan hanya sejam. Bahkan kadang-kadang tengok 10 akhir Ramadan tu. Jadi biar kita ada juga dalam hidup kita, biar kita iktikaf dalam masjid sekurang-kurang sehari semalam. Biar kita iktikaf begitu. Jadi kita duduk dalam masjid ni adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat ibadat. Jadi hikmat kita iktikaf sebenarnya adalah kita menyiapkan diri kita untuk beribadat kepada Allah. Kita samakan diri kita dengan para malaikat, yang mana para malaikat pagi dan petang sentiasa beribadat, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tinggal kesibukan dunia buat sementara, bukan tinggal terus sebab kita ada tanggungjawab, tinggal buat sementara. Jadi orang kita kadang-kadang kita sibuk dengan kerja dunia ni sampai ke pening kepala, sampai ke stres apa semua sekali. Baik, cara dia hilangkan stres tersebut dengan cara kita beriktikaf dalam masjid sehari semalam. Kalau takut seorang, ajak kawan-kawan seorang lagi. Sebab kadang-kadang takut seorang kan main masjid-masjid lama pula, takut nak tidur seorang jadi menakut. Ajak kawan seorang lagi, ajak. Takkan boleh ajak kawan kita tengok bola, nak ajak kawan mari iktikaf tak boleh. Jadi ajak kawan-kawan, baik, mari teman aku iktikaf kali, kita iktikaf 2-3 malam. Pening kita semua dah, sibuk dengan dunia semua, siang malam sibuk dengan dunia, stres dengan dunia banyak dah. Jadi kita tiru malaikat kali. Dan sebagaimana hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi orang hak yang beriktikaf, contoh dia niat sehari semalam ataupun 2 hari 2 malam ataupun seminggu ataupun sebulan, tak kira lah. Baik. Maka apa hak yang dituntut kepada dia adalah tidak melawat orang yang sakit. Dia pada asalnya ziarah orang sakit adalah ibadat yang besar pahala. Antara ibadat yang besar pahala adalah kita melawat, kita ziarah orang sakit. Orang sakit, tapi jangan sakit Covid ya. Sakit Covid susah pula. Jadi ziarah orang sakit dapat pahala, besar pahala. Tetapi bagi orang yang beriktikaf, oleh kerana dia telah berniat untuk menahan diri dia dalam masjid,
maka hak yang sunnah bagi dia adalah dia tidak melawat orang sakit. Maksudnya, kalau dia keluar melawat orang sakit, dia akan membatalkan iktikaf dia. Dia tidak termasuk di dalam perkara yang dimaafkan untuk keluar bagi orang yang beriktikaf. Baik. Begitu juga, dan jangan melawat jenazah. Jadi ada orang mati, pergi melawat orang mati. Pada asalnya melawat orang mati ni hukum dia sunnah. Antara ibadat yang pahala dia besar adalah kita ziarah orang mati. Tetapi bagi orang yang iktikaf, apabila dia telah meletakkan tempoh tertentu, maka dia telah letakkan aku iktikaf dalam masjid ni sehari semalam, maka tidak boleh dia pergi melawat orang mati. Kalau dia pergi melawat orang mati, maka batal iktikaf dia. Maksudnya melawat orang mati ketika kita beriktikaf dan kita menetapkan tempoh tertentu, ia bukanlah perkara hak yang dimaafkan bagi orang hak yang beriktikaf itu. Wala yamassam ra'ah, dan tidak menyentuh ia akan saat ni jangan melawat jenazah. Patut jangan menyentuh isteri. Dia tidak menyentuh isteri. Menyentuh isteri, contoh bersetubuh, waktu bersetubuh haram. Haram bagi orang yang beriktikaf bersetubuh dengan isteri dia. Kalau dia bersetubuh dengan isteri dia ketika dia sedang beriktikaf, batal iktikaf dia. Baik. Begitu juga, dan jangan jangan menggaulinya. Menggauli ni bersetubuh. Tadi yamassani setuh, cium isteri dengan syahwah, waktu tidak dibolehkan kepada orang yang beriktikaf. Dan tidak boleh keluar daripada masjid melainkan kerana ada hajah yang diizinkan oleh syarak. Maksudnya di sana kadang-kadang keluar daripada masjid, dia tidak membatalkan iktikaf. Sebagai contoh, keluar untuk makan, untuk minum, lepas tu untuk qada hajat, untuk berak, untuk kencing. Atau ada hajat, maka tidak menjadi masalah. Kalau tidak ada hajat, saja-saja keluar, ia membatalkan iktikaf. Sebab itulah dalam hadis ni menyebut melainkan kecuali urusan yang tidak dapat dielokkan. Kalau urusan yang tidak dapat dielokkan, hak tu tidak menjadi masalah. Seterusnya, tidak sah melakukan iktikaf kecuali dengan puasa. Adakah disyaratkan seorang tu orang yang beriktikaf saat itu kena puasa? Ini ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya syarat iktikaf mesti kena puasa. Kalau tidak puasa, maka tidak sah iktikaf dia. Sama ada pada bulan Ramadan ataupun selain daripada bulan Ramadan. Maksudnya atas pandangan ni mereka mengatakan bahawasanya kalau kita nak iktikaf sekarang ni, kita kena puasa. Kalau semata-mata iktikaf tanpa puasa, tidak sah iktikaf dia. Tapi ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i adalah sah iktikaf, sama juga pandangan mazhab Hanbali. Sah iktikaf walaupun tidak berpuasa. Baik. Ini adalah perkataan Aisyah. Jadi mengikut mazhab Aisyah, orang hak nak iktikaf mesti kena berpuasa. Kalau tidak puasa, tak jadi iktikaf dia. Namun Abdullah bin Abbas mengatakan bahawasanya tidak disyaratkan berpuasa bagi orang hak yang iktikaf. Dan pandangan mazhab Imam Syafi'i, sama juga pandangan mazhab Hanbali, mengatakan tidak disyaratkan berpuasa bagi orang yang beriktikaf. Dan antara dalil kepada mazhab Imam Syafi'i lagi adalah di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Satu ketika Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah, dia kata kepada Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Dulu pada zaman jahiliyah, sebelum daripada aku masuk Islam, aku pernah bernazar untuk beriktikaf satu malam dalam Masjidil Haram. Aku nak iktikaf semalam dalam Masjidil Haram. Maka kata Rasulullah, fa'awfi nadhrak, sempurnakan nazarmu. Mu nazar ketika sebelum Islam dulu, mu nazar untuk iktikaf semalam di dalam Masjidil Haram. Okey, tunaikan nazarmu. Baik. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, Sayyidina Umar pernah bernazar untuk iktikaf semalam, satu malam. Jadi malam ni bukan tepat puasa. Tiba-tiba Rasulullah suruh dia sempurnakan nazar dia. Jadi iktikaf semalam. Malam bukan tepat puasa. Kita puasa bukan puasa malam, kita puasa siang hari. Malam tak puasa, siang hari puasa. Puasa hak syar'i lah.
Kalau puasa hak yang lughawi, maksudnya pada lughah, kadang-kadang guna juga puasa. Awak malang ni awak kena puasa sebab esok awak nak masuk bilik bedah. Tu dipanggil puasa pada lughah, pada bahasa, pada istilah ulama. Puasa mesti dilakukan pada siang hari. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Umar supaya menyempurnakan nazar dia, iaitu iktikaf pada semalam di dalam Masjidil Haram. Ini menunjuk bahawasanya sah iktikaf walaupun tidak berpuasa. Dan ini pandangan sebahagian daripada sahabat dan sebahagian daripada ulama, termasuklah pandangan mazhab Imam Syafi'i. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun ulama mengatakan bahawasanya hak yang paling afdal bagi orang yang beriktikaf adalah dia berpuasa. Hak tu hak yang paling afdal. Walaupun tidak dah disyaratkan berpuasa ketika iktikaf, tetapi hak yang lebih afdal, orang hak yang beriktikaf saat itu mesti kena berpuasa. Dan tidak sah iktikaf kecuali di dalam masjid jami'. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat iktikaf bagi lelaki dan khuntha, bagi lelaki dan khuntha, sepakat ulama mengatakan masjid. Sepakat ulama mengatakan tempat iktikaf adalah masjid. Masjid dia ada dua, masjid jami' dengan masjid ghairu jami'. Masjid jami' ni masjid yang buat Jumaat, masjid yang ghairu jami' yang tidak buat Jumaat. Dia ada di tempat kita masjid, orang niat masjid, buat masjid, tetapi tidak buat Jumaat. Itu dipanggil masjid ghairu jami'. Ada masjid yang buat Jumaat, macam kita masjid ni masjid jami' ni, masjid yang buat Jumaat. Adakah disyaratkan kita nak iktikaf tu pada masjid yang buat Jumaat ataupun tidak? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, tidak disyaratkan masjid jami'. Sama ada masjid jami' ataupun ghairu jami', asal kata masjid, maka boleh kita buat iktikaf di atas masjid tersebut. Baik. Ini bagi lelaki dan khuntha. Mengikut pandangan yang disepakati oleh ulama, orang lelaki ataupun orang yang mempunyai dua alat kelamin, kalau nak iktikaf mesti iktikaf dalam masjid. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wahai orang lelaki, mu jangan bersetubuh dengan isterimu ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Jadi tempat iktikaf mesti masjid. Tak boleh iktikaf di tempat-tempat yang lain. Nak iktikaf pasar, tak boleh. Sembah iktikaf, sembah. Malam ni kita pakai iktikaf patah kali nak. Kita iktikaf patah. Baik, itu tak boleh. Guna perkataan iktikaf untuk makna pada lughah tak ada masalah, tapi mengikut istilah tu bid'ah. Tu mereka gitu. Mugi iktikaf di patah, tu menyalahi apa hak yang datang daripada syarak, telah mereka-rekakan ibadat. Tu tak boleh, tu salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala perempuan, ulama berbeza pandangan, boleh tak dia iktikaf selain daripada masjid. Kalau masjid tu jelas boleh dia iktikaf. Di sana ada pandangan yang mengatakan boleh juga perempuan iktikaf di tempat sembahyang dalam rumah dia. Tapi ini bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak boleh beriktikaf sama ada lelaki ataupun perempuan melainkan dalam masjid. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan orang puan boleh iktikaf di tempat sembahyang yang dia khususkan dalam rumah dia. Dikira tempat tersebut adalah masjid bagi perempuan itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita faham bahawasanya iktikaf mesti dilakukan dalam masjid, jadi orang yang nak beriktikaf di surau, maka kita kena tengok surau tu surau lagu mana. Kalau surau tu seperti surau RNR di RNR ataupun surau di Jabak sebagai contoh, maka hak tu tidak sah sebenarnya iktikaf di tempat tersebut, bukan masjid. Ini bagi orang lelaki lah. Tapi kalau surau sebahagian ataupun surau di tempat kita, ada sebahagian daripada surau di tempat kita yang mana surau itu diwakafkan untuk tempat sembahyang. Surau yang diwakafkan untuk surau yang diwakafkan, tanah dia, bangunan dia diwakafkan untuk dijadikan tempat sembahyang fardu 5 waktu. Yang pertama diwakafkan pada surau tersebut untuk sembahyang fardu 5 waktu. Dan yang keduanya tidak dihalang siapa-siapa pun nak mari sembahyang berjemaah di situ. Tidak dihalang siapa, terbuka macam masjid. Baik, yang kedua. Yang ketiganya, ada sembahyang berjemaah 5 waktu di situ. Ada imam yang dilantik, ada bilal yang dilantik, siap ada ahli jawatan kuasa dia, start ada pengurusi dia, ada SU, ada bendahari.
Maka surau begitu menurut pandangan sebahagian daripada ulama. Okey, menurut pandangan sebahagian daripada ulama, dia mengambil hukum masjid. Okey, sebahagian daripada ulama mengatakan surau kalau begitu kedudukan dia, maka dia mengambil hukum masjid. Apabila dia mengambil hukum masjid, maka boleh beriktikaf pada tempat tersebut. Namun sebaik-baiknya adalah kita beriktikaf di masjid. Itu hak yang paling baik sekali. Tetapi dalam masalah surau, hak yang kita cerita saat itu, ada perbezaan pandangan. Ada mengatakan mengambil hukum surau tidak boleh kita beriktikaf. Ada pandangan mengatakan dia mengambil hukum masjid, boleh kita beriktikaf di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak mudah surau gitu pakai niat masjid. Itu selesai masalah. Surau gitu tak payah niat surau, pakai niat masjid. Okey, selesai masalah, boleh beriktikaf dalam surau tersebut. Katanya hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Dawud dan semua perawi dia tidak ada yang cacat. Cuma pandangan yang kuatnya adalah hadis ini adalah hadis mauquf pada penghujungnya. Maksudnya penghujung hadis adalah mauquf. Maksudnya mauquf, hadis ini bukan perkataan Rasulullah, ia adalah perkataan Aisyah. Jadi perkataan Aisyah perkataan sahabat. Jadi perkataan sahabat kita kena tengok dulu. Tiba-tiba perkataan Aisyah bercanggah dengan perkataan sahabat yang lain. Sebagai contoh, bercanggah dengan perkataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata tak ada masalah iktikaf walaupun orang tu tidak berpuasa. Sebagai contoh. Maka apabila bercanggah di antara perkataan-perkataan sahabat sendiri, maka tidaklah perkataan sahabat ini lebih aula, lebih utama daripada perkataan sahabat yang lain. Maka kita kena tengok bagaimanakah apa hak yang difahami oleh ulama-ulama mu'tabar daripada hadis ini. Jadi kita jelas tempat kita mazhab Imam Syafi'i, maka kita pakai pandangan mazhab Imam Syafi'i. Antaranya adalah tidak menjadi masalah kita beriktikaf walaupun kita tidak berpuasa. Walau bagaimanapun tetap hak yang paling afdal kita beriktikaf sekali dengan puasa. Baik. Seterusnya wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa 'ala al-mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsihi. Rawahu ad-Daraqutni wal Hakim wal rajih waqfuhu aidan. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah menceritakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak disyaratkan bagi orang yang beriktikaf melakukan tidak disyaratkan bagi orang yang beriktikaf melakukan puasa kecuali bila yang bersangkutan kecuali dia menjadikan gitu. Kecuali dia menjadikan puasa itu kewajipan ke atas dirinya. Hadis ini diriwayat oleh Imam Ad-Daraqutni dan Imam Hakim. Dan pandangan hak yang kuat ini adalah sebenarnya bukan perkataan Rasulullah, bahkan perkataan Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita tengok, Abdullah bin Abbas mengatakan bahawasanya orang yang beriktikaf tidak disyaratkan berpuasa, melainkan kalau dia mewajibkan puasa ke atas diri dia. Maksudnya dia bernazar, aku wajib atas aku beriktikaf sekali dengan puasa. Kalau ini nazar gitu. Dia kata kalau sekiranya dapat sekian, sebagai contoh dapat sekian, baik, ataupun baik sakit, ataupun dapat nikmat, ataupun dapat benda tu, dapat benda ni, maka wajib atas aku iktikaf sehari semalam sekali dengan puasa. Ketika tu wajib dia kena beriktikaf berserta dengan puasa. Tetapi kalau dia tidak bernazar untuk berpuasa ketika beriktikaf, maka ketika itu tidak menjadi masalah dia beriktikaf walaupun dia tidak berpuasa. Tapi sebagaimana hak yang kita sebut tadi, hak yang lebih afdal bagi dia adalah iktikaf serta berpuasa. Baik. Seterusnya katanya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manam fi as-sab'il awakhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه. Maksudnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahawasanya ada beberapa orang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahawa Lailatul Qadar jatuh pada malam jatuh pada 7 malam yang akhir, pada 7 yang akhir daripada bulan Ramadan, pada malam 7 yang akhir.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rupanya mimpi kamu sama, semua menyatakan jatuhnya pada malam 7 yang akhir. Maka marang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, hendaklah dia mencarinya di malam-malam 7 yang akhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara hak yang berlaku ataupun perkara hak yang Allah Taala bagi kepada sebahagian daripada hamba-Nya adalah dia bermimpi, dan mimpi itu adalah mimpi yang benar. Dia ada kala mimpi saat ini, ada kala mimpi adalah permainan tidur, ada kala mimpi adalah permainan syaitan. Dan ada juga sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala mimpi dia adalah benar. Cuma kadang-kadang takbir mimpi saat itu dia berbeza dengan apa yang dilihat dalam mimpi. Ada orang dia bermimpi, dia tengok gitu dalam mimpi, hak yang berlaku gitu. Dan ada orang hak yang dia nak tengok benda lain dalam mimpi, hak yang berlaku benda lain hak di luar sana. Baik, tidak samalah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula di sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala anugerahkan kepada dia pandai dalam mentakbirkan mimpi. Baik. Dalam hadis ni Abdullah bin Umar menceritakan bahawasanya ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat bahawasanya malam Lailatul Qadar berlaku pada 7 akhir daripada bulan Ramadan. Maka mereka itu menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpi mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar, aku melihat bahawasanya mimpi kamu saat itu sama, iaitu malam Lailatul Qadar berlaku pada 7 akhir daripada bulan Ramadan. Maka kata Rasul, sesiapa hak yang nak cari, maka hendaklah dicari Lailatul Qadar pada 7 yang akhir daripada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hak yang kita dapat faham daripada hadis ini, bahawasanya ada sebahagian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tunjuk malam Lailatul Qadar benda-benda hak yang lebih dalam mimpi dia. Ada sebahagian daripada hamba Allah Taala begitu, sebagaimana hak yang berlaku kepada sahabat. Tetapi benda ni bukan khusus kepada sahabat. Bahkan ada sebahagian daripada hamba Allah Taala yang lain sekalipun Allah Taala anugerah kepada dia benda perkara ni. Jadi benda-benda kebaikan hak yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan pada tempat tertentu, pada masa tertentu, Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan dia memperlihatkan perkara tersebut di dalam mimpi dia. Itu sebenarnya adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia. Baik. Seterusnya, wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatul qadr lailatu 27 rawahu Abu Dawud wal rajih waqfu wa qad ikhtulifa fi ta'yinha ala 40 qawlan awradtuha fi Fathil Bari. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadar adalah malam yang ke-27. Hadis ni diriwayat oleh Imam Abu Dawud. Dan pandangan yang kuat, hadis ni adalah hadis mauquf, bukan perkataan Rasulullah tetapi perkataan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu tu kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ulama berselisih pandangan pada menentukan bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Yang mana perselisihan tersebut ada 40 pandangan. Yang mana 40 pandangan tersebut aku sebut di dalam kitab Fathul Bari. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia ada satu kitab, nama dia kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, yang mana dalam kitab tersebut dia mendatangkan 40 pandangan ulama dalam menentukan bilakah malam Lailatul Qadar. Sebenarnya tidak ada dalil yang maksudnya tidak ada dalil hak yang jelas menentukan malam hak yang tertentu. Ada malam kabar malang ni, ada kabar malang ni, ada kabar malang ni. Jadi ada kabar malang ni, ada kabar malang ni, ada beberapa pandangan. Baik. Jadi apabila ada beberapa pandangan, maka hak yang terbaiknya adalah kita menghidupkan malang-malang Ramadan sepanjang bulan Ramadan, dan kita lebih kuat ataupun meningkatkan ibadat kita
pada 10 malam yang terakhir, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan ibadat dia pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.